Salam sejahtera. Saya Zuraida Awantan akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu Dilema Identiti dan Kelestarian Budaya Orang Asli Jakun di Pahang. Latar belakang kajian. Hasil penyelidikan ekologi yang dijalankan di beberapa buah gua di utara dan timur Semenanjung menunjukkan nenek moyang orang asli telah mendiami Semenanjung sejak abad ke-8 sebelum Masihi. Di Semenanjung Malaysia terdapat 18 suku kaum orang asli, di mana 8 daripadanya berada di Pahang iaitu Jakun, Temuan, Semelai, Semai, Jahut, Cik Wong, Semak Beri dan Batik. Pahang merupakan negeri yang paling ramai jumlah penduduk orang aslinya iaitu sebanyak 76,697 orang penduduk dengan suku kaum Jakun menjadi majoriti iaitu seramai 27,867 orang penduduk. Kajian permasalahan kajian. Kita lihat kajian kolonial sejak 1860-an menggelarkan suku kaum Jakun sebagai Sakai, orang Pagan dan orang hutan. Mereka juga dikatakan tidak bertamadun dan mundur. Gambaran ini kekal sehingga ke hari ini walaupun negara sudah lama mencapai kemerdekaan. Oleh hal demikian, kajian ini dijalankan bagi mengkaji dilema identiti dan kelestarian budaya suku kaum Jakun di Pahang dengan fokus komuniti Kampung Permatang Keledang. Objektif kajian mengenal pasti identiti orang asli Jakun di Kampung Permatang Keledang. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan, temu bual dan pemerhatian bagi mendapatkan data keseluruhan pandangan pengkaji lalu dan gambaran kehidupan dan identiti komuniti Jakun pada hari ini. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini di mana lokasi yang dipilih adalah Kampung Permatang Keledang iaitu sebuah kampung pinggir bandar. Sampel selama 10 orang informan digunakan dalam kajian ini. Melalui kaedah temu bual, informan dibahagikan kepada dua golongan umur iaitu golongan tua dan golongan muda. Di mana golongan tua diwakili kod A yang berumur 70 tahun ke bawah, manakala golongan muda diwakili oleh kod B yang berumur 40 tahun ke bawah. Hasil dan perbincangan. Pengenalpastian identiti sebagai orang asli Jakun boleh dilihat melalui 4 aspek berikut iaitu bahasa ibunda, adat kematian, adat perkahwinan dan kepercayaan animisme. Melalui bahasa ibunda. Bahasa Jakun sentiasa menjadi bahasa pertuturan seharian di kalangan komuniti mereka. Walaupun tidak mempunyai tulisan, tetapi bahasa Jakun tetap mempunyai penutur yang tersendiri. Menurut informan A1, bahasa Jakun ini adalah merujuk kepada jati diri kita. Sebabnya hanya orang Jakun sahaja yang boleh bercakap dan memahaminya. Menurut informan A2 pula, bahasa Jakun terbahagi kepada dua jenis. Satu bahasa Jakun pesisir, satu bahasa Jakun bukit. Kalau yang tinggal dekat pesisir, mereka guna perkataan kam, ma dan kan untuk merujuk kepada saya. Bagi yang tinggal dekat bukit pula, mereka guna perkataan ko atau ang. Setiap dialek tu beza-beza ikut tempat tinggal mereka. Tapi kita orang Jakun masih boleh faham. Seterusnya melalui adat kematian. Komuniti Jakun masih berpegang kuat kepada adat kematian komuniti mereka. Hal ini jelas kerana hari meratus yang diamalkan dari zaman nenek moyang masih diteruskan sehingga ke hari ini. Menurut informan A2, kita ada hari meratus bagi memperingati si mati. Kita hantar makanan ke kubur. Kita boleh buat selepas 3 atau 7 atau 100 hari selepas kematian. Makanan yang dimasak biasanya makanan kegemaran si mati, tetapi makanan ini tidak boleh diletakkan garam. Ia disokong oleh B1, iaitu adat hari meratus dibuat selepas 3, 7 atau 100 hari selepas kematian. Ini kita buat bagi memperingati si mati. Biasanya kita hantar makanan kesukaan ke kubur si mati. Seterusnya melalui adat perkahwinan. Adat perkahwinan komuniti Jakun tidak jauh beza dengan masyarakat Melayu. Adat seperti merisit dan minang masih diamalkan sehingga kini walaupun mengalami sedikit perubahan. Menurut A2,
Zaman dahulu kalau nak kahwin kena ada merisik, meminang, kira maja ada hantaran. Bagi bongkol iaitu kain selendang yang diisi dengan alat solek, jarum, kain pasang, cincin emas atau cincin belah rotan ke sebelah perempuan. Bila dah sah, baru ada makan-makan, lepas tu baru ada joget ronggeng. P4 pula menyatakan bahawa bagi orang jakun, nikah kahwin mesti kena ada merisik, meminang, lepas tu baru kahwin. Tapi sekarang ni kita kahwin dah macam orang Melayu. Dulu ada bongkol, sekarang dah diganti dengan barang hantaran. Lepas tu bersanding makan-makan. Cuma kita tiada angkat nikah saja. Seterusnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme masih menjadi pegangan kepada komuniti jakun walaupun hanya sebahagian sahaja yang masih mengamalkannya. Hal ini terjadi kerana perubahan cara hidup dan pengaruh agama lain. Menurut A1, orang jakun percaya kepada semangat alam dan percaya pada kewujudan Tuhan, syurga dan neraka. Sebab itu kita ni ditegah untuk berbuat jahat dan kena selalu berbuat baik. Tapi sejak ada agama lain ini, orang jakun pun banyak tidak mengamalkan lagi kepercayaan ini. Manakala menurut B2 pula, orang jakun ni mudah percaya apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Sebab itulah mereka mudah masuk agama orang lain macam Islam dan Kristian. Bagi A3 pula, ya masih ada yang menyembah dan memuja semangat alam macam busut, bukit dan gunung. Ini pun sebab nak minta supaya dia beri kesihatan yang baik dan supaya hidup sentiasa tenang dan selamat. Melalui 4 aspek ini, kita dapat lihat bahawa orang asli jakun itu pengenalan pasal identitinya adalah melalui bahasa ibunda, adat kematian, adat perkahwinan dan kepercayaan animisme. Kesimpulannya, kajian ini berupaya memahami dilema identiti daripada perspektif kepercayaan, adat, budaya komuniti jakun agar budaya tradisi yang suka dilestarikan mampu untuk dipelihara supaya generasi seterusnya tidak kelunturan identiti asal mereka. Sekian, terima kasih.